Dari satu sudut, bukan dari semua sudut, dari satu sudut, guru-guru yang mengajar ilmu kerohanian, ilmu agama ni, dia lebih utama daripada mak dan bapak kita sendiri. Dari satu sudut, bukan semua sudut, dari satu sudut. Dari sudut yang mana? Dari sudut nak melepaskan kita daripada neraka. Umumnya mak bapak ni dia usaha nak lepaskan kita daripada neraka dunia. Tapi guru-guru agama dia berusaha nak lepaskan anak-anak murid dia daripada neraka akhirat. Apa beza neraka dunia, neraka akhirat? Mula-mula kita kenal neraka dunia dulu. Neraka dunia ni contoh dia tak cukup makan. Mak bapak ni dia risau. Oh ya, anak aku ni tak cukup makan. Esok besar esok cukupkah makan ni? Ada kerja atau tidak? Kita risau. Jadi kita usaha nak lepaskan dia daripada neraka tak cukup makan. Kita hantar pergi sekolah, bagi belanja kelas tuition semua. Nak dengan tujuan nak lepaskan dia daripada neraka dunia, iaitu tak cukup makan. Neraka dunia yang lain lagi, tak cukup pelajaran. Tengok orang lain semua pelajaran bagus-bagus, anak kita ni orang pandai ke jadi orang bodoh ke ni? Kita boleh nak lepaskan dia daripada neraka kebodohan di dunia, nak bagi dia jadi orang pandai. Contoh neraka dunia lagi, hidup tak serupa orang lain. Orang lain ada pekerjaan, ada kawan-kawan, ada keluarga, ada pendapatan. Kita pun nak anak kita macam tu juga bila besar nanti. Jadi kita usaha. Sebab kita menganggap kalau anak kita ni tak ada kerja, tak ada keluarga, tak ada pendapatan, hidup dia susah. Neraka dunia lah tu. Jadi ibu bapa ni dia lebih kepada nak selamatkan anak dia daripada neraka dunia. Umumnya, secara umumnya. Tapi kalau guru-guru agama, kata Imam Al-Ghazali, dia matlamat dia nak selamatkan anak-anak murid dia daripada neraka akhirat. Neraka akhirat ni mula dari mana? Dia umumnya mula daripada sakaratul maut. Macam mana aku nak bagi lepas diri aku dan anak-anak murid aku ni supaya sakaratul maut dia tu berjalan cantik? Dia duk fikir yang tu. Yang mak bapak tadi umumnya jangan fikir yang tu. Kemudian neraka akhirat, azab kubur. Macam mana aku nak lepaskan anak murid aku ni daripada azab kubur? Macam mana aku nak mudahkan anak murid aku ni masa di mahsyar? Macam mana nak selamatkan anak murid aku ni masa di mizan, timbangan? Macam mana nak percepatkan perjalanan anak murid aku ni masa nak melintas titian sirat? Macam mana akhirnya nak selamatkan anak murid aku ni daripada neraka akhirat, nak masuk syurga? Jadi yang tu benda bermain di fikiran tok guru. Di fikiran ibu bapa umum. Bukan semua. Umumnya mak bapak ni dia nak lepaskan anak dia daripada neraka dunia. Apalah anak aku ni esok ni kalau tak ada pelajaran, orang tak mau kahwin dengan dia, tak ada kawan-kawan, tak ada rumah, susah. Macam mana cara aku nak selamatkan, nak bagi dia berjaya? Kita duk nampak neraka dunia. Tapi kalau tok-tok guru, macam mana nak selamat budak ni? Sakaratul maut, alam kubur, mahsyar, mizan, sirat dan akhirnya neraka. Macam mana nak selamatkan dia ni? Itu beza. Jadi maksud Imam Ghazali ni, dari satu sudut, guru-guru agama ni dia lebih daripada mak bapak kita, sebab dia nak usaha nak selamatkan kita daripada neraka akhirat. Yang mak bapak tadi dia lebih kepada nak selamat anak-anak dia daripada neraka dunia. Umumnya macam tu. Cakap umum. Kata Imam Ghazali, kerana itu hak seorang guru adalah lebih besar daripada hak ibu bapa. Ibu bapa menjadi sebab lahirnya anak itu dan dapat hidup di dunia yang fana ini. Sedangkan guru menjadi sebab anak itu memperoleh hidup kekal. Mak bapak tadi jadi penyebab budak ni lahir ke dunia. Jadi dia lahir pun dalam dunia yang sementara, dunia ni akan musnah. Tapi yang tok-tok guru tadi, dia fikir macam mana nak lahirkan budak ni di alam akhirat nanti, dunia yang baru yang mana dia tu kekal selama-lamanya. Yang mak bapak tadi dia lahirkan anak, dia nak anak dia hidup sejahtera lah sepanjang umur anak dia. Kalau anak dia umur 80 tahun, 80 tahun hidup tu sejahtera. Tapi yang guru agama tadi, dia nak pandang macam mana nak lahirkan budak ni di akhirat nanti, lahir kali kedua, dan
selama-lamanya, sejahtera selama-lamanya. Jadi beza. Tugas guru yang kedua, mengajar dengan ikhlas, bahawa mengikut jejak Rasulullah SAW, maka baginda tidak mencari upah, balasan dan tidak mencari terima kasih dengan mengajar itu. Tetapi baginda mengajar kerana Allah dan mencari kedekatan diri kepadanya. Tidak dia melihat bagi dirinya telah menanam budi kepada murid-murid itu, meskipun murid-murid itu mestilah mengingati budi baik orang kepadanya. Ada kan guru-guru agama, penceramah-penceramah siap tetap harga. Biasanya mereka ni dah ada dia punya pengurus. Kita nak telefon dia terus tak boleh telefon pengurus. Ni kami nak jemput doktor sekian datang tempat kami, boleh. Berapa hari bulan? Okey, lagi 3 bulan dia ada free. Biasa bayaran berapa? Oh biasa kalau tempat macam bandar-bandar, macam Ipoh ni biasa 5,000 lah. Oh bagi tahu siap-siap lah. Bagi tahu siap-siap lah. Kita nak pakai pun rasa macam tak jadi. Bagi tahu siap-siap lah. 5,000. Pernah juga jadi kes pengurus lah ni. Satu tempat dia tawarkan harga, satu tempat lagi tawarkan harga lebih tinggi. Tapi dia lupa nak bagi tahu kepada ustazah yang nak mengajar ni. Tarikh sama, ustazah ni pergi ke tempat yang bayar mahal, beberapa ribu lebih di sana. Orang yang kat sini dah tunggu dah. Kenapa tak datang? Kenapa tak datang? Telefon pengurusnya, oh minta maaf lah, ustazah pergi tempat satu lagi lah, saya lupa nak beritahu. Orang dah tunggu dah ni. Di tempat satu lagi. Sebab apa? Sebab duit tadi. Kan dia ada komisen. Jadi pengurus, kalau pihak sana bayar 8,000, 10% kamu, 800 kamu punya. Jadi pengurus dah tentu dia nak cari yang mana paling mahal. Tempat yang 8,000 ke tempat yang 12,000 ke? Tempat 12,000 dia pilih dulu. Sebab dia akan dapat 1,200. Pengurus pun satu masalah juga. Dalam surah Hud ayat 29 maksudnya, wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai upahnya. Upahku hanyalah dari Tuhan. Orang yang mencari harta dengan ilmu, khususnya ilmu agama, samalah dengan orang yang menyapu bawah sepatunya dengan mukanya supaya bersih. Kasutnya sapu di muka. Tugas guru yang ketiga, memantau agar murid-muridnya belajar mengikut sukatan dari yang bawah, kemudianlah baru menaik. Kita bagi contoh dah hari tu, ulang lagi. Anak murid ni mula-mula datang nak belajar cara memanjat pokok kelapa. Nak belajar pokok kelapa, panjat dari bawah. Dia pun belajar, naik tak sampai sekerat, tak pandai turun pula. Sekali panjat lagi, tak lepas turun pula. Lama-lama dia boleh naik, boleh turun. Kalau dia berbakat pun, Datuk Guru, saya ni berbakat, letak tak tengah terus lah. Tak boleh, kena dari bawah juga. Kalau rasa kamu berbakat, badan tinggi, lonjak boleh tinggi, lari-lari, lompat. Tapi lompat pun bukanlah terus sampai ke tengah, di bawah juga. Jadi biar dari bawah. Jangan kita anak murid tu datang sampai kat kita terus angkat dengan kren boh di tengah. Dia nak belajar panjat pokok kelapa, kita letak di tengah batang pokok kelapa. Bila letak di situ, dia nak naik pun tak reti, turun pun tak reti. Ataupun kita pakai kren datang letak terus di atas pucuk pokok kelapa. Nak belajar memanjat, letak terus atas pucuk. Bila letak atas pucuk, dia nak turun tak boleh, sebab dia tak belajar. Jadi belajar ilmu agama pun sama, dari bawah. Dari bawah tu belajar naik. Lama-lama dia boleh naik, boleh turun. Jangan datang terus kita ajar ilmu ketuhanan, kerohanian yang tinggi-tinggi, ilmu mengenal diri. Lama-lama nanti kan dia tak mau turun lah. Dia duduk yang atas tu. Kemudian menjelaskan kepada murid tadi bahawa tujuan menuntut ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang tadi lah, tujuan menuntut ilmu ni nak cantikkan rohani dan dekatkan diri kepada Allah. Yang tu matlamat utama. Bukan matlamat kerja ke, kerjaya ke, jawatan ke, pangkat ke, apa ke, pandangan orang ke, bukan itu. Yang tu benda-benda sampingan. Yang utama dia nak cantikkan rohani dan nak dekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kerana keinginan menjadi kepala, menjadi ketua, kemegahan dan berlumba-lumba.